Assalamualaikum diucapkan kepada Dr. Abdullah dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Di sini saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Apa itu morfologi? Morfologi merupakan, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, menjelaskan definisi morfologi sebagai kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa termasuk infleksi, terbitan dan permajmukan. Morfologi juga merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur kata, bentuk kata dan penggolongan kata. Struktur kata merujuk kepada susunan bentuk bunyi bahasa atau lambang bahasa dalam bentuk tulisan yang menjadi bahasa yang bermakna. Saya akan bentangkan bahagian 2.0 iaitu kata nama. Kata nama ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama dan lazimnya perkataan demikian digunakan untuk menamakan orang, tempat dan konsep. Menurut Nik Safiah Karim, berpendapat bahawa frasa nama ialah binaan dari sudut nahu yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang lain yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. Kata nama terbahagi kepada 3, iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Seterusnya saya akan membentangkan fungsi kata nama dalam ayat. Yang pertama ialah kata nama berfungsi sebagai subjek. Subjek ialah judul bagi sesuatu ayat. Sebagai contohnya, saya bagi ayat Ali sedang makan. Ali merupakan subjek bagi ayat tersebut. Fungsi yang kedua pula ialah sebagai predikat. Predikat merupakan unsur keterangan bagi sesebuah ayat. Lazimnya predikat merupakan keterangan tentang subjek. Sebagai contohnya, Ali pergi ke kedai. Pergi ke kedai merupakan predikat kepada Ali, iaitu subjek dalam ayat tersebut. Fungsi yang terakhir ialah kata nama berfungsi sebagai objek. Kata nama sebagai objek berfungsi sebagai penyambut dalam sesuatu ayat. Lazimnya kata nama ini berada selepas kata kerja aktif transitif. Sebagai contohnya, Ali memasak ayam goreng. Ayam goreng merupakan objek dalam ayat tersebut. Sekian saja daripada saya. Kemudian saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan yang selepas ini. Sekian, terima kasih. Saya Silvana Ubung Jarang, pemegang kad metrik di 201910878831. Hari ini saya akan membentangkan bahagian penggolongan kata nama ataupun menurut Abdullah Hassan pada tahun 1983, beliau menyatakan bahawa penggolongan kata nama boleh dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu kata nama, kata ganti nama, kata bilangan dan kata penjodoh bilangan. Berdasarkan sebuah video yang terdapat di dalam YouTube, saya telah menemukan beberapa golongan kata nama, iaitu contohnya kata nama yang terdapat dalam video tersebut ialah nasi lemak, telur, sambal, timun dan ayam. Kata ganti nama pula saya telah menemukan perkataan ia. Kata bilangan pula saya telah menemukan perkataan setengah dan suku. Dan kata penjodoh bilangan saya telah menemukan perkataan sebiji. Okey, kita akan bergerak kepada kata nama khas. Okey. Menurut Kamus Linguistik pada tahun 1997, kata nama khas merupakan kata yang merujuk kepada orang, benda atau tempat yang khusus. Contohnya ialah Malaysia, Ali dan Kuala Lumpur. Seterusnya menurut ensiklopedia Wikipedia pada tahun 2008 pula, kata nama khas
ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut kata nama sesuatu benda, sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Benda-benda bernyawa yang dimaksudkan ialah nama manusia dan nama binatang. Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan dan sebagainya. Contoh kata nama khas di bawah unsur benda ialah Panasonic, Nokia dan Sunsilk. Manakala kata nama khas di bawah unsur orang ialah Pak Saleh, Dr. Aiman, Encik Royston. Manakala kata nama khas di bawah unsur binatang adalah seperti sang buaya, sang kancil dan si tompok. Dan yang terakhir adalah kata nama khas bagi tempat. Okey, contoh perkataan kata nama khas bagi tempat adalah seperti Melaka, Sarawak dan Kampung Pisang. Okey, berdasarkan akhbar yang telah saya jumpa, terdapat beberapa kata nama khas yang telah saya jumpa di dalam akhbar ini adalah seperti Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur merupakan kata nama khas bagi tempat. Johor, Kulai, Kota Tinggi itu juga merupakan kata nama khas bagi tempat. Okey, kita bergerak kepada jenis kata nama khas. Kata nama khas mendukung makna rujukan khusus pada sesuatu nama orang, haiwan, benda, perbadanan, undang-undang, bangsa, bahasa, pangkat dan seumpamanya menurut Tata Bahasa Dewan pada tahun 2008. Dalam tulisan, huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Kata nama khas boleh dibahagikan kepada dua bahagian ataupun kumpulan, iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Kata nama khas hidup pula boleh dibahagikan kepada kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Okey. Di sini saya telah menyediakan beberapa aktiviti. Okey, kita boleh tengok pada petikan berikut. Contohnya adalah kata nama khas hidup yang manusia. Contoh ayat adalah Pak Abu turun ke pasar pada setiap hari untuk membeli sayur. Kata nama khas hidup bukan manusia pula. Contoh ayatnya adalah Aiman memanggil kucingnya dengan panggilan si tompok kerana terdapat tompok hitam pada bulunya. Okey, kata nama khas hidup yang bukan manusia yang terdapat pada ayat tersebut adalah si tompok. Okey, kita bergerak kepada kata nama khas tak hidup. Benda, institusi, tempat ataupun bangsa dan bahasa. Okey, contoh ayat bagi kata nama khas tak hidup benda adalah Ibu Sazila masih menggunakan telefon bimbit berjenama Nokia. Okey. Kata nama khas tak hidup bagi benda dalam ayat ini adalah Nokia. Bergerak kepada kata nama khas tak hidup institusi. Contoh ayat adalah Puan Asmida sangat gembira kerana anaknya telah menerima tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey. Kata nama khas tak hidup institusi yang terdapat pada ayat ini ialah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, kata nama khas yang seterusnya adalah bangsa ataupun bahasa. Contoh ayat adalah Pak Cik saya suka menonton cerita Hindi kerana gemar melihat budaya mereka. Kata nama khas bangsa ataupun bahasa yang terdapat dalam ayat ini adalah Hindi. Okey. Kita juga menyediakan latihan
iaitu latihan bagi kata nama hidup. Okey, salah satu contohnya adalah kereta BMW itu dimenangi oleh tempat kosong. Okey. Kereta BMW itu dimenangi, jawapannya ialah oleh Encik Brori. Sebab Encik Brori merupakan kata nama hidup. Okey. Latihan kedua adalah latihan bagi kata nama tak hidup. Salah satu contoh latihan adalah Puan Rafidah membeli hadiah telefon bimbit berjenama tempat kosong untuk anaknya sebagai penghargaan di atas pencapaian cemerlangnya dalam SPM. Okey, jawapan bagi latihan ini adalah Samsung. Okey. So, Samsung merupakan salah satu jenama untuk telefon bimbit. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Abdullah dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Muhammad Hamizah bin Muhammad Zabri. Nombor kad matrik saya di 201910890666. Hari ini saya akan membentangkan kata nama am. Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bernyawa dan bernyawa. Bagi yang tidak bernyawa seperti benda, tempat dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dan manakala bagi yang bernyawa ialah seperti orang atau haiwan. Kata nama am bersifat dua, iaitu abstrak dan konkret. Bagi konkret, sebagai contoh, sungai, kambing, sekolah dan sebagainya. Manakala abstrak pula sebagai contoh bersifat mujarad, iaitu perpaduan, kemerdekaan dan sebagainya. Kata nama am bagi benda, sebagai contoh, almari. Almari itu berpintu dua. Kata nama am bagi manusia, ayah itu bekerja sebagai jurutera. Kata nama am bagi haiwan, burung itu terbang tinggi. Manakala kata nama am bagi tempat, mereka sekeluarga sering berkelah di tepi pantai. Pantai itu adalah kata nama am bagi tempat. Dalam penulisan, kata nama am ditulis sebagai huruf kecil pada pangkal katanya. Sebagai contoh, Encik Wong membeli sebuah kereta baru. Kereta itu adalah kata nama am. Selain itu, kata nama am juga boleh ditulis sebagai huruf besar pada permulaan ayat. Sebagai contoh, masjid yang baru dibina itu sungguh cantik. Masjid merupakan kata nama am dan huruf M itu perlu huruf besar. Menurut pandangan Ahmad Khair Muhammad Noor pada tahun 2007, kata ganti nama merupakan bentuk perkataan yang tugasnya adalah untuk menjadi pengganti bagi kata nama. Kata nama banyak digunakan bagi merujuk kepada kata nama lain atau perkataan yang tergolong dalam golongan kata nama. Kata ganti nama diri juga merupakan salah satu daripada golongan kata ganti nama. Menurut beliau lagi, kata ganti nama diri merupakan perkataan atau kata yang dapat menggunakan kata nama manusia. Dalam arti kata lain, kata ganti nama diri ialah kata ganti nama yang merujuk kepada diri ataupun orang lain. Kata ganti nama diri. Kata ganti diri terdiri daripada pertama, kedua dan ketiga. Sebagai contoh, kata diri pertama ialah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. Sebagai contoh, aku. Aku digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan. Contohnya, aku suka bermain bola. Kata ganti nama diri kedua. Kata ganti ini digunakan ketika kita berbual dengan seseorang. Sebagai contoh, awak. Awak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Contoh ayat,
awak sudah makan? Bagi kata ganti diri ketiga ialah kata ganti diri ketiga merujuk kepada orang ketiga. Kata-kata seperti mereka, beliau, baginda dan sebagainya. Sebagai contoh ayat, mereka sedang bermain bola di padang. Selain itu, kata ganti tanya. Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda, orang dan tempat. Sebagai contoh, bilakah engkau pergi ke bandar? Bilakah itu adalah kata ganti tanya. Sebab itu, kata ganti tempat. Kata ganti tempat digunakan untuk menggantikan nama tempat. Sebagai contoh, rumah Ali terletak di jauh sana kampung itu. Sana itu merupakan kata ganti tempat. Seterusnya, kata ganti tak tentu. Kata ganti tak tentu merupakan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. Sebagai contoh, entah apa-apa yang ditanyakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurhanim Sofi binti Mahasan, pemilik kad metrik di 201110877944. Baiklah, saya akan membentangkan mengenai bentuk kata nama. Bentuk kata nama terbahagi kepada 4, iaitu kata nama tunggal, kata nama terbitan, kata nama majmuk dan kata nama ganda. Tetapi saya hanya akan membincangkan mengenai kata nama tunggal dan kata nama terbitan sahaja. Kata nama tunggal ialah kata nama yang mengandungi satu morfem bebas sahaja dan dapat menjadi inti dalam binaan frasa nama. Contohnya, kelas, ali, buku, proton dan emak. Akronim dan ukuran juga merupakan kata nama tunggal. Apa itu akronim? Akronim merupakan perkataan yang dihasilkan melalui percantuman bahagian-bahagian daripada serangkaian perkataan. Kata nama tunggal jenis akronim terbahagi kepada 4, iaitu pertama, cantuman huruf awal perkataan. Contohnya, dun dan ilif. Kedua, cantuman huruf dan suku kata perkataan. Contohnya, uni, KL dan mara. Ketiga, cantuman suku kata awal perkataan. Contohnya, cerpen dan kugiran. Keempat, cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan berikutnya. Contohnya, purata dan jenama. Kata nama tunggal jenis ukuran pula terbahagi kepada 2, iaitu penjodoh bilangan dan kata ukuran. Contoh bagi penjodoh bilangan ialah sekaki payung, seutas rantai dan segugus bintang. Manakala kata ukuran terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah ukuran tradisional. Contohnya, cupa, depa dan gantang. Manakala yang kedua pula ialah ukuran moden, iaitu kilogram, sentimeter dan meter. Baiklah, sekarang kita beralih kepada bentuk kata nama yang kedua, iaitu kata nama terbitan. Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil daripada proses pengimbuhan. Kata nama terbitan terbahagi kepada 4, iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Kata nama terbitan awalan asli bahasa Melayu terbahagi kepada 5 bentuk, iaitu ke, contohnya ketua, dan kehendak. Juru, contohnya juru terbang dan juru kamera. Pe, contohnya pekebun. Per, contohnya persegi. Dan yang kelima ialah pen. Tetapi bentuk yang kelima ini, iaitu pen, terbahagi pula kepada beberapa bentuk, iaitu pe, pem, pen, peng, penga dan pen. Contohnya, pelari, pembaca, pensyarah, pengikut, pengelak dan penyeri. Kata nama terbitan awalan pinjaman bahasa Sanskrit pula terbahagi kepada 10 bentuk, iaitu pra, contohnya pra universiti, pasca, contohnya pasca merdeka, tata, contohnya tata bahasa dan tata cara, maha, contohnya mahasiswa dan maha guru, swa, contohnya swasta, tuna, contohnya tuna karya, eka, contohnya eka bahasa, dwi, contohnya dwi bahasa, tri, contohnya tri bulan, dan yang terakhir ialah panca, contohnya panca indera. Kata nama terbitan awalan pinjaman bahasa Inggeris terbahagi kepada 5 bentuk, iaitu sub, contohnya sub tajuk dan sub topik, supra, contohnya supra kategori, poly, contohnya politeknik, multi, contohnya multilingual, dan yang terakhir ialah auto, contohnya automatik. Baiklah, seterusnya ialah kata nama terbitan akhiran. Kata nama terbitan akhiran asli bahasa Melayu hanya mempunyai satu bentuk sahaja, iaitu an, contohnya harian dan bulanan. Manakala pinjaman bahasa Sanskrit pula terbahagi kepada 4 bentuk, iaitu wan, contohnya jutawan, man, contohnya seniman, wati, contohnya seniwati, dan nita, contohnya usaha wanita.
Kata nama terbitan akhiran pinjaman bahasa Arab terbahagi kepada 3 bentuk, iaitu in, contohnya muslimin, contohnya muslimah, dan at, contohnya muslimat. Pinjaman bahasa Inggeris pula terbahagi kepada 3 bentuk, iaitu isma, contohnya nasionalisme, contohnya fonetik, logi, contohnya teknologi. Kata nama terbitan apitan terbahagi kepada 3 bentuk. Yang pertama ialah pe'an, contohnya pesisiran. Yang kedua ialah pen'an, tetapi bentuk ini terbahagi kepada beberapa bentuk pula. Yang pertama ialah pe'an, tetapi bentuk ini tidak sama dengan bentuk pertama kata nama terbitan apitan tadi. Kerana bentuk ini hanya melibatkan perkataan yang dimulai dengan huruf M, N, NY, NG, R, L, W, dan Y. Contohnya pemakanan dan pelarian. Bentuk kedua bagi bentuk pen'an pula ialah pem'an, contohnya pemberitahuan. Bentuk ketiga ialah pen'an, contohnya pendapatan. Bentuk keempat ialah peng'an, contohnya pengajaran. Bentuk kelima ialah pen'an, contohnya penyatuan. Bentuk keenam ialah penge'an, contohnya pengecatan. Bentuk ini hanya melibatkan perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja. Bentuk yang terakhir bagi kata nama terbitan apitan ialah ke'an, contohnya kedatangan dan kemasukan. Seterusnya ialah sisipan kata nama. Apa itu sisipan? Sisipan merupakan imbuhan yang disisipkan ke dalam kata dasar. Sisipan terbahagi kepada 3, iaitu dan Contohnya, bagi kata dasar gigi dan suling, apabila digabungkan dengan sisipan ia akan menjadi gerigi dan seruling. Begitu juga dengan bentuk-bentuk lain. Contoh bagi bentuk sisipan ialah pelatuk dan telunjuk. Manakala bagi sisipan bentuk contohnya ialah cemerlang dan gemilang. Pada topik ini, kami telah menyediakan beberapa aktiviti dan latihan untuk memantapkan lagi kefahaman para pelajar. Aktiviti yang telah kami sediakan ialah aktiviti berkumpulan yang menggunakan teknik drama di mana pelajar diakhirkan kepada beberapa kumpulan, kemudian mereka dikehendaki untuk menghasilkan dialog menggunakan sekurang-kurangnya 2 perkataan bagi setiap jenis kata nama terbitan. Kemudian mereka perlu melakukannya. Kumpulan yang terbaik akan diberikan hadiah. Selain itu, kami juga menggunakan teknologi terkini iaitu quizzes kerana membolehkan pelajar belajar sambil bermain. Melalui aktiviti ini, pelajar dapat mengumpul pengalaman langsung yang semestinya akan memberikan kesan pembelajaran yang bermakna kepada mereka. Seterusnya, bagi latihan, kami juga telah menyediakan QR Code di mana pelajar boleh mengimbas kod yang telah disediakan untuk mendapatkan latihan pengukuhan bagi subtopik yang telah saya bincangkan tadi. Kami menggunakan kaedah ini untuk menambahkan pengalaman dan mendedahkan pelajar kepada teknologi terkini. Kami juga menggunakan lirik lagu di mana pelajar perlu mencari dan bulatkan kata nama terbitan yang terdapat di dalam lirik yang telah kami sediakan. Hal ini kerana latih tubi sangat penting untuk memantapkan lagi kefahaman pelajar. Oleh itu, latihan sebegini perlulah disediakan supaya pelajar lebih memahami apa yang diajar. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Abdullah selaku pensyarah BML 3053 Morfologi Bahasa Melayu kumpulan D dan juga rakan-rakan seperjuangan sekalian. Nama diberi Nurul Alia Nabilah binti Abdul Kahar bernombor matriks D20191087801 akan membentangkan berkaitan kata nama majmuk dan juga kata nama ganda. Kata nama majmuk boleh dihasilkan iaitu melalui proses merangkaikan 2 kata dasar mahupun lebih. Seterusnya membawa makna yang tertentu. Kata nama majmuk boleh terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama, kata nama majmuk rangkai kata bebas. Contohnya, jalan raya, kuat kuasa. Yang kedua, iaitu jenis kata nama majmuk yang terdiri daripada istilah khusus dalam bidang ilmiah. Contohnya, temu duga, cari gali. Yang ketiga, kata nama majmuk maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. Contohnya, buah tangan, pilih kasih. Baiklah, slide yang kedua, bentuk kekecualian dalam kata nama. Terdapat 15 contoh perkataan yang dianggap mantap yang mengandungi 2 kata dasar
dan tetap dieja bercantum. Contohnya, antarabangsa, setiausaha, beritahu, sukarela, suruhanjaya dan juga seterusnya. Untuk pengetahuan, bagi menghafal 15 kata nama majmuk mantak ini juga, anda boleh mencipta lagu berkaitannya. Baiklah, slide yang seterusnya mengenai penggandaan kata nama majmuk yang melibatkan unsur pertama kata sahaja. Contohnya, alat-alat tulis, kapal-kapal terbang. Yang kedua, pengimbuhan kata nama majmuk awalan atau akhiran tetap dieja terpisah. Contohnya, temu bual. Kita bubuh awalan di temu bual. Kemudian apitan dieja secara bercantum. Contohnya kuat kuasa. Dikuat kuasakan. Baiklah, slide yang seterusnya berkaitan dengan aktiviti. Berikut merupakan aktiviti yang secara tidak langsung dapat mengukuhkan pemahaman pelajar dalam mengenal pasti jenis-jenis kata nama. Selain itu, aktiviti yang kami cipta ini juga dapat menjadikan sesi PDP menyeronokkan dan tidak membosankan kerana dapat melatih para pelajar untuk sentiasa berfikir dan terlibat secara aktif dalam aktiviti tersebut. Baiklah, slide yang seterusnya mengenai kata nama ganda. Kata nama ganda boleh mengalami proses penggandaan supaya dapat menerbitkan makna-makna tertentu ke semua bentuk kata nama seperti kata nama tunggal, kata nama terbitan dan juga kata nama majmuk boleh digandakan. Okey, boleh terbahagi kepada 3 jenis kata nama ganda, iaitu yang pertama penggandaan penuh. Okey, dalam bentuk tunggal contohnya batu-batu, berimbuhan awalan pula contoh petugas-petugas. Akhiran contoh kumpulan-kumpulan. Apitan contoh kegemaran-kegemaran. Yang kedua, penggandaan separa bentuk tunggal. Contoh lelaki, bunyi-bunyi vokal dalam suku kata pertama perkataan yang digandakan itu mengalami perubahan menjadi vokal tengah iaitu i pepet. Okey, laki, lelaki. Okey, contoh yang imbuhan buah-buahan yang melibatkan pengulangan kata dasar tanpa imbuhannya. Terdapat hanya perkataan yang menerima akhiran an yang mengandungi jenis penggandaan ini. Baiklah, yang ketiga yang terakhir iaitu penggandaan berentak. Contoh ada 2 pengulangan vokal, contoh gotong royong. Pengulangan konsonan, warna-warni. Kemudian berentak bebas, contoh saudara mara. Baiklah, slide untuk aktiviti yang kami lakukan ialah guru akan menayangkan video pembelajaran animasi daripada laman YouTube berkaitan kata nama ganda penuh, kata nama ganda separa dan juga kata nama ganda berentak 3 jenis ini, iaitu sewaktu video ditayangkan pelajar perlu mencatat nota-nota yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian pelajar ditugaskan untuk mencari perkataan lain yang terdapat dalam ketiga-tiga jenis kata nama ganda tersebut. Dan juga mereka perlu membina sebuah ayat. Akhir sekali guru akan memilih beberapa wakil pelajar yang bertuah untuk membentangkan hasil kerja, dan jika semua betul maka akan diberi hadiah. Baiklah, untuk latihan berikut link YouTube. Kami juga sediakan link YouTube. Untuk bahagian latihan pula iaitu kami telah menggunakan kod imbas. Kaedah imbas QR code. Hal ini sesuai dengan situasi pandemik COVID-19, iaitu yang memerlukan proses PDP secara dalam talian. Oleh itu, inisiatif ini dapat membantu pelajar dapat membuat latihan pengukuhan walaupun di mana jua mereka berada. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian kesimpulan.
Secara rumusannya, kata nama ialah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama. Selalunya perkataan demikian digunakan untuk menamakan seperti orang, haiwan, tempat, benda maupun konsep. Sebagai contohnya, beberapa binaan frasa nama yang menunjukkan kedudukan kata nama sebagai inti frasa nama dan perkataan-perkataan yang lain yang hadir sebelum dan selepasnya. Kesimpulannya, terdapat banyak penggunaan kata nama dalam semua karya baik dari segi penulisan maupun pertuturan. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.